Assalamualaikum. Kami akan membentangkan tajuk tokoh dalam bidang falsafah iaitu Aristotle dan Al-Farabi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Nama saya Natasha binti Zazmi di 22114828. Saya Nur Izzati Fahidah binti Hisham di 22114785. Nama saya Nur Aini binti Muhammad Nasir, nombor metrik di 22114884. Nama saya Nur Syahdatul Huda binti Syaharan, nombor metrik D22114736. Aristotle Nikimicus merupakan ahli falsafah yang lebih dikenali sebagai Aristotle. Beliau lahir pada tahun 384 sebelum Masihi di kota Stagira, Makedonia, Athens, Greek. Bidang ilmu beliau terbahagi kepada dua, iaitu sains dan falsafah. Dalam bidang sains, beliau arif dalam anatomi, astronomi, embryologi, geografi, geologi, meteorologi, zoologi dan fizik. Manakala dalam bidang falsafah, beliau arif dalam estetik, ekonomi, moral, kerajaan, metafizik, politik, psikologi, retorik, teologi, pendidikan, adat asing, penulisan dan sastera. Aristotle berasal dari keluarga yang kaya. Ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil lagi dan beliau dipelihara oleh bapanya Prosenes yang mempunyai hubungan dengan Athens. Pada tahun 367, ketika berumur 17 tahun, beliau meninggalkan Stagira menuju ke Athens dan menyertai kumpulan orang-orang bergelika yang bekerja dan belajar di bawah pimpinan Plato. Aristotle ialah ahli falsafah Greek yang dididik oleh Plato. Beliau merupakan guru kepada Alexander the Great apabila Alexander menjadi raja Makedonia pada tahun 336 sebelum Masihi. Selama hayatnya, Aristotle menulis tidak kurang 400 buah buku meliputi pelbagai cabang pengetahuan. Penulisan beliau atas tema biologi, logik, sains politik adalah antara yang sangat menonjol dan mempengaruhi pemikiran orang ramai. Sumbangan Aristotle dalam bidang falsafah. Aristotle dikenali sebagai bapa tokoh yang hampir mempelajari kesemuaan bidang. Dalam bidang sains, Aristotle mempelajari anatomi, geografi, geologi, fizik dan zoologi. Manakala dalam bidang falsafah, Aristotle meneliti berkenaan estetik, ekonomi, kerajaan, metafizik, politik dan psikologi. Gabungan kejayaannya boleh dikatakan merupakan ensiklopedia pengetahuan Yunani. Yang kedua, kajian biologi iaitu kajian tentang haiwan menjadi asas sains bagi biologi yang dilakukan oleh Aristotle. Falsafah tentang konsep kebahagiaan iaitu aluminium yang ditunjukkan oleh Aristotle menjadi satu tujuan utama dalam perbuatan dan tingkah laku manusia. Akhir sekali, falsafah kebaikan moral juga turut diketengahkan oleh Aristotle. Aristotle merujuk kepada perasaan dan perbuatan dalam perbincangan beliau tentang kebaikan moral. Sesuatu kebaikan moral boleh ditakrifkan melalui perasaan kita terhadap sesuatu objek atau situasi dan juga melalui tindakan dalam sesuatu keadaan. Salah satu moral Aristotle ialah keberanian. Menurut Aristotle menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu tentang kebenaran. Ini kerana tujuan atau matlamat falsafah adalah mengetahui hakikat sesuatu. Kehidupan sebagai ahli falsafah ialah kehidupan sebagai pengkaji dan penyelidik untuk mencari kebenaran. Bagi mencari dan mendapatkan kebenaran, ahli falsafah itu perlu berfikir dan mencari ilmu. Contoh karya yang dihasilkan adalah seperti metafizik, iaitu yang merujuk kepada hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya. Retorik, yang merujuk kepada seni atau teknik memujuk melalui bahasa lisan, visual atau tulisan. Dan yang terakhir, logik, kajian bahasa, makna dan hubungannya dengan realiti, bukan linguistik. Biodata Al-Farabi. Nama sebenar beliau ialah Abu Nas Muhammad bin Muhammad bin Auzali. Tarikh lahir beliau ialah tahun 258 Hijrah. Tempat lahir beliau di Farok, Madinah. Ahli sejarah menyatakan Al-Farabi meninggal di Damsyik pada bulan Rajab 339 Hijrah dan beliau dikebumikan di Damsyik di luar pintu kecil.
Bidang ilmu beliau ialah falsafah, metafizik, logik, etika dan muzik. Gelaran beliau ialah Al-Farabi ataupun guru kedua selepas Aristotle. Al-Farabi menghafal Al-Quran di Masjid Iklim di Farak dan mempelajari ilmu fiqh, hadis, tafsir dan beliau juga belajar matematik. Al-Farabi amat teliti dalam bacaan dan tulisan bahasa Arab, akan tetapi tidak mendalami kaedah-kaedahnya. Beliau membesar dengan sukakan ilmu dan berusaha untuk mendapatkan ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Farabi bertutur dalam 3 bahasa semasa kecil, Farsi bahasa datuk moyangnya, dan dididik dalam bahasa kebangsaannya dan bahasa Arab keilmuannya. Beliau adalah seorang Muslim yang alim, pandai meka cipta dan juga ahli falsafah. Al-Farabi seorang ahli falsafah yang sempurna dan imam yang utama. Beliau amat teliti dalam ilmu kata-kata hikmah dan bijak dalam bidang matematik. Al-Farabi mempunyai pengaruh yang besar terhadap sains dan falsafah selama beberapa abad dan diberi gelaran sebagai orang kedua terbaik dalam ilmu pengetahuan selepas Aristotle pada zamannya. Karya beliau tentang falsafah dan tasawuf membuka jalan kepada karya Ibn Sina. Al-Farabi juga menulis ulasan panjang tentang karya Aristotle dan dalam salah satu karya terbaiknya, Al-Madinah Al-Fadilah, beliau mencetuskan teori negara ideal seperti itu dalam karya Plato bertajuk Republik. Al-Farabi mengemukakan agama sebagai sumber simbolik kebenaran dan seperti Plato, menganggap tugas ahli falsafah untuk memberikan bimbingan kepada negara. Dengan pengaruh karya Aristotle yang dipelajarinya dalam The Ideas of the Citizen, of the Virtuous City dan buku-buku lain, Al-Farabi mengembangkan pandangan bahawa falsafah dan wahyu adalah dua model yang berbeza yang membawa kepada kebenaran yang sama. Contoh maksud falsafah yang ditekan oleh tokoh menurut Al-Farabi menyatakan bahawa falsafah ialah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan ia merupakan pokok segala ilmu. Oleh yang demikian, pada pandangan beliau, ahli falsafah adalah mereka yang mengobarkan daya usaha dan cita-cita hidupnya untuk menyelidiki hakikat alam. Selain itu juga, beliau mendefinisikan hikmah sebagai maghfiratullah amat sunari 2006. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa ahli falsafah Islam memfokuskan makna falsafah dari sudut ketuhanan. Antara karya Al-Farabi ialah Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimaini, iaitu sebuah karya yang mempertemukan pendapat kedua ahli falsafah iaitu Plato dan Aristotle. Selain itu, Ara' Ahli Madinah Al-Fadilah merupakan kitab tentang pemikiran-pemikiran penduduk kota di Madinah, dan akhir sekali Ihsa'ul Ulum wa Ta'rif bi'iraduha merupakan karya Al-Farabi yang membahas soalan statistik ilmu. Hasil karya-karya Al-Farabi mempunyai 6 bahagian iaitu logik, sains, fizik, metafizik, matematik dan muzik dan politik. Sampai di sini sahaja pembentangan daripada kami semua. Sekian, terima kasih.